أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم ارزقنا الفهم والعلم والعقل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan barakah pada malam hari Jumaat penghulu segala hari dan pada bulan Rajab yang berlakunya Isra' wal Mi'raj iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kami minta kepada Engkau, ya Allah, kami ini bodoh, ya Allah, Kau pandaikanlah. Kami ini hina, ya Allah, Kau muliakanlah. Kami ini jahat, ya Allah, Kau salehkanlah. Kami ini malas beribadah, ya Allah, Kau rajinkanlah. Ujub riak kami Kau ikhlaskanlah. Takabur zalim kami Kau tawadukkanlah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau matikanlah kami di dalam husnul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau berikanlah kami taufik dan hidayah. Dan Kau berikanlah juga ahli keluarga kami dan penduduk ahli Korea ini, ya Allah, dan umat Nabi Muhammad di mana mereka berada, ya Allah. Berikanlah kami dan mereka taufik dan hidayah, ya Allah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqad wa tanfaruju bihil qurab wa tuqda bihil hawaih وتنال به الرغائب وحسن الحواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum aku meneruskan tazkirah pada malam ni, mengharap kepada yang belakang tolong ke depan, ya. Kalau tuan-tuan tak nak ke depan, aku ke belakang. Bukan susah tuan-tuan, tak rugi pun, faham ya? Aku daripada rumah datang sini dekat 50 kilo datang sini. Tuan-tuan berapa kilo sangat datang ke depan pun, ya. Tapi aku dah ajak, tak nak juga, tak boleh buat apalah. Faham ya? Ni aku cerita bab hukum menuntut ilmu. Sebelum aku cerita bab hukum menuntut ilmu, baru aku masuk tajuknya bab tentang perihal orang-orang yang bertakwa, orang yang takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana-mana tempat, kalau tempat aku baru datang, aku cerita bab perihal adab menuntut ilmu. Ini berlaku pada ketika Rasulullah, dia tengah mengajar. Ada seorang sahabat, dia masuk duduk depan. Macam ni ya, depan ni. Seorang lagi sahabat, dia masuk. Ramai orang, duduk belakang. Seorang lagi sahabat, dia masuk-masuk. Ramai orang, malu lah. Dia balik. Balik. Ni ada dalam hadis, tuan-tuan. Sebab tu, kita ni kena tingkatkan. Kena tingkatkan amalan. Contoh, kalau biasa siapa duduk depan ni, lagi depan. Siapa yang belakang-belakang, bila dah makin belajar, makin depan. Siapa yang tak datang, duduk rumah dengar kau tingkap saja. Mikrofon luar tak pasang? Pasang? Tak pasang? Kena pasang lah, rugi orang tak dengar. Faham ya? Pernah aku cakap. Faham ya? Diorang tak dengar kat rumah, dia boleh datang masjid dengar. Ini yang Rasulullah dah habis dia tazkirah. Dia panggil sahabat. Kamu semua jangan balik tu, duduk tu. Kamu nampak tak 3 orang tadi tu? Yang seorang dia datang, dia masuk majlis ilmu, dia duduk depan aku. Apa kata Rasulullah? Dia tak malu nak menuntut ilmu. Dia sayang dengan ilmu Allah. Allah bagi dia ilmu atas rahmat Allah, atas keredaan Allah. Betul orang menuntut ilmu duduk depan-depan dengan ulama tak ada jauh. Sebab apa? Nanti di padang mahsyar, ulama ni akan memberi syafaat. Dia akan memberi syafaat anak murid dia paling kurang 70 orang. Kalau dengan ulama kita jauh, nanti kat negeri akhirat kita nak minta tolong, Tok Guru, Habib, Abu Ya, Ustaz, tolong kami, syafaat kami. Kata Tok Guru, siapa kau? Aku dulu belajar dengan Tok Guru. Tak nak nampak pun. Ada. Mana ada? Ada belajar tapi duduk kat luar. Duduk belakang tiang, duduk jauh-jauh. Ni ada hadis. Sebab dekat negeri akhirat, ulama ni, Tok Guru ni, namanya akan dipanggil macam mana dekat dunia, dia Tok Guru, dia Habib, dia Baba, dia Ustaz, kalau dia orang soleh, tuan-tuan, dia ulama akhirat, dekat negeri akhirat, dalam syurga, malaikat panggil dia Tok Guru. Ni hadis sahih. Tuan-tuan, ni kelebihan ulama.
Ni tuan-tuan, dunia ni masih tak di kiamat lagi sebab ada ulama. Tuan-tuan, ulama akhirat masih ada lagi. Bukan ulama dunia, ulama akhirat. Ulama dunia dalam kitab disebut ulama usuk, ulama yang jahat. Ulama yang dia ceramah, dia ada ilmu untuk mencari pengikut, untuk mencari harta, untuk mencari kebendaan, dan mereka duduk di bawah pemerintah yang zalim. Baiklah, kedua kata Rasulullah, kau nampak tak orang sahabat, dia duduk jauh tu. Dia malu, nak belajar dia malu, nak dapat ilmu dia malu, dia segan. Ya? Maka Allah malu nak bagi dia ilmu. Lepas tu belajar dengan tok guru. Kenapa kadang-kadang kita belajar cuma dengar-dengar je? Dengar-dengar je, tak boleh nak beramal. Padahal tok guru ngajar ustaz macam-macam ustaz. Ustaz mengaji di Mesir, di Yaman, di Pakistan, Indonesia, di Patani, ya, di Kedah, di mana-mana, di mana tempat ada orang belajar. Kita belajar cuma tak boleh beramal. Lepas tu kita banyak adab tak jaga. Kata Rasulullah lagi, kau nampak tak seorang tu balik? Dia balik tu, dia berpaling daripada majlis ilmu, Allah berpaling daripada dia. Nampak tuan-tuan? Ya? Sebab talibul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talibul ilmi faridatun. Faridatun ni fardu. Siapa belajar nahwu saraf, ya, belajar balaghah, kena tahu bab tentang nahwu saraf tu. Faham, ya? Fardu. Bila fardu ni dia tak boleh langgar. Dia boleh langgar fardu apabila dia uzur, dia boleh hukum syarak. Itu je, faham, ya? Tuan-tuan, baiklah. Sebelum aku meneruskan tazkirah, aku ingin ta'aruf dalam Islam agar tuan-tuan kenal siapa cakap ni, ya. Nama aku Nahar Afandi bin Ghazali. Bapa aku tuan guru Haji Ghazali bin Haji Hasbullah. Bapa aku seorang tuan guru yang tegas dengan agama. Kalau anak tak datang semayang berjamaah, dia tak tegur. Kalau anak tak semayang, dia halau daripada rumah. Kalau anak tu tak mau semayang, tak mau taubat, tak mau ganti semayang, dia halau daripada rumah. Bapa aku tegas dengan agama. Tuan-tuan, setiap hari Jumaat, dia himpun anak-anaknya. Dia tanya, engkau dalam satu minggu, engkau zikir berapa puluh ribu. Engkau baca Al-Quran, berapa juzuk yang kau baca. Engkau semayang tahajud dalam satu minggu, berapa hari yang kau ada tinggal. Dia tanya, tuan-tuan. Dia kata apa? Aku nak anak aku buat kerja Nabi. Aku tak mahu anak aku buat kerja iblis. Tuan-tuan, dia didik anak-anak dia. Ya? Sebab dia didik anak-anak dia, aku boleh ceramah depan tuan-tuan. Ya? Baiklah, nama aku Nahar Afandi bin Ghazali. Umur aku 48 tahun. Dah tua dah, tuan-tuan. Ya? Siapa umur 40 ke atas, tumpu-tumpu dah baca Quran. Siapa umur 40 ke atas, rajin-rajin pergi surau. Datang awal, jangan lambat. Lambat, hege. Isap rokok lu kat luar. Masuk dalam surau, baca Quran tu. Baca Quran tu. Berzikir, bertasbih. Ni bulan Rejab. Bulan Rejab ni, siapa perbanyak amalan, dia ada wirid dia. Ya Allah, Ya Ahad, Ya Allah, Ya Samad, Ya Allah, Ya Rauf, Ya Allah, Ya Razak, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Sebab pada bulan Rejab, pintu taubat, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Bulan Rejab ni bulan keampunan. Bulan Rejab ni doa siapa minta dengan Allah, Allah perkenankan. Tapi kena istighfar dulu. Kita tak tahu tuan-tuan, bulan Rejab tahun depan kita jumpa lagi ke tak? Tuan-tuan, lepas itu bulan Rejab ni jangan lupa baca Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah Tuhan kami, berkatilah kami. Allahumma barik lana fi Rajabin, pada bulan Rejab. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'banin, pada bulan Sya'ban. Wa ballighna ni umur, berkatkan kami. Wa ballighna Ramadan, berkatkan kami, berkatkan umur kami pada bulan Ramadan. Siapa nak panjang umur sampai bulan Ramadan, jangan tinggal doa ni. Siapa nak pendek umur, tak payah baca. Tenang. Sebab dekat bulan Ramadan ni, banyak orang mati. Kalau mati, tengah buat kerja agama, tak apa lah. Nabi cakap benar, Nabi cakap tak bohong. Siapa mati tengah sembahyang, bangun daripada kubur tengah sembahyang. Siapa mati dalam kain dengan buat haji umrah, pakai kain ikhram, mati nanti keluar, bangun daripada kubur, dulu nak kiamat dengan pakai kain ikhram. Siapa mati aksiden, jahit ni, bangun daripada kubur, berjahit ni. Orang perempuan mati dalam keadaan mengandung, keluar daripada kubur, perut besar. Orang mati tengah sokok, keluar daripada kubur, tengah serokok. Nabi cakap tak bohong.
Nabi ni dia bukan penipu. Nabi ni disidik. Dia benar. Dia bukan kazib. Nabi cakap apa lagi? Akhir zaman, bila dunia dekat dengan kiamat, ramai orang-orang muda. Mereka bodoh dengan ilmu. Ramai umatku dan mereka bodoh dengan ilmu. Tetapi mereka suka bersembang. Mereka suka memberi fatwa. Mereka suka baca hadis. Mereka suka baca Al-Quran. Duk berdialog. Duk berkata ulama. Duk maki ustaz. Maki ulama. Dia pandai-pandai memberikan hukum. Pada orang ni, orang yang jenis tidak menuntut ilmu dan dia tidak ada berguru, dia ikut suka-suka dia je. Wah. Apa itu nak ceramah macam aku ni, kalau nak ceramah, tuan-tuan kena tahu siapa aku. Betul kalau seorang ustaz, dia nak baca kitab. Contoh, satu kitab Bahrul Mazi. Bila kitab Bahrul Mazi tu dia nak mengajar, paling kurang dia kena hatam sekali. Paling banyak kena hatam 3 kali. Baru boleh mengajar kitab. Wah. Ya. Bukan senang tuan-tuan. Ni Nabi cakap, dia tak bohong. Ni tuan-tuan tengok sendiri ya, dalam Facebook. Ustaz tu cerita, bab siapa pergi kubur, hendaklah dia bawa bunga-bunga, daun-daun, letak di atas kubur. Sebab dalam hadis sebut, Nabi apabila lalu di Madinah, di satu tanah perkuburan, Nabi ambil pelepah taman, Nabi letak di atas kubur. Tu sahabat tanya, wahai baginda, kenapa kau letak pelepah taman di atas kubur? Aku dengar dia sedang kena seksa. Aku tanya dia. Nabi ni kasyaf. Kenapa kena azab? Orang tu cakap apa? Wahai Rasulullah, aku kena azab sebab aku kencing tak bersih. Sebab aku kena azab sebab mulut aku jahat. Aku suka mengompak orang. Aku suka kata orang. Itu Rasulullah ambil pelepah tamat, letak di atas kubur. Bila ulama, ustaz cerita tentang hadis ni, ada mamat-mamat dalam Facebook. Dia kata, ustaz ni hadis tipu. Ustaz ni dapat mana? Temerang bohong, tak percaya Dalam kubur letak daun atas kubur pula. Orang kubur boleh ampun dosa, tak percaya inilah orang tak nak mengaji. Faham ya? Tuan-tuan. Tuan-tuan kena Nabi. Siapa Nabi? Nabi ni tuan-tuan, Rasulullah ni, tengok dalam semayang. Tuan-tuan tengok. Allah Muhammad. Kenapa tak tahu nama Nabi Adam? Kenapa tak tahu nama Nabi Musa? Kenapa tak tahu Nabi Isa, Nabi-Nabi yang lain? Kenapa Rasulullah? Tuan-tuan tengok, semayang umat Nabi Muhammad cukup qiyam, rukuk, i'tidal, ya, sujud, duduk antara 2 sujud, tahiyat, bagi salam. Berbeza Nabi lain. Nabi lain tak sama semayang macam kita. Tuan-tuan, Nabi Sulaiman, dia semayang berdiri. Berdiri sampai dia mati. Sampai dia wafat. Nabi Sulaiman. Itu yang dalam satu riwayat mengatakan, Nabi Sulaiman, dia wafat tengah berdiri sebab tongkatnya reput dimakan oleh anak-anak. Dia bukan berdiri melihat dia punya kerajaan. Dia berdiri itu tengah solat. Dia punya tongkat patah. Anak-anak makan, dia jatuh. Baru dia orang tahu Nabi Sulaiman dah wafat. Nabi Ibrahim, semayangnya macam mana? Sujud je. Itu yang bila berlaku bulan Rajab, Isra al-Mi'raj, Rasulullah bertemu dengan Allah. Itu terjadinya semayang ni 5 waktu cukup dengan dia punya rukun, dengan fardunya, ab'adnya, sunat ab'ad, sunat hayatnya, sunat muakkadnya, semua ada dalam. Tu yang Nabi Adam, masa dia Allah ciptakan Nabi Adam dia terlihat dan dia ternampak nama Rasulullah di tiang-tiang arash, di pintu-pintu syurga. Itu kata Nabi Adam, wahai Allah, siapa nama Muhammad ni? Itu kata Allah, wahai Adam, Muhammad ni, nama tu, manusia itu luar biasa. Dialah akan memimpin dunia pada akhir zaman. Dia istimewa, umatnya pun istimewa. Itu kata Nabi Adam apa? Aku nak jumpa dengan dia. Kata Allah, aku belum cipta dia lagi. Tapi kalau kau nak jumpa juga, kau tengok dekat kuku kau. Aku baru cipta nurnya sahaja. Itu yang Nabi Adam tengok dekat kuku. Dia bacalah. Marhaban bil qailina adla wa bis salawati marhaban wa ahla. Bila muazzin melaungkan azan. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tengok ada orang tu buat. Marhaban bil qailina adla wa bis salawati marhaban wa ahla. Cuk. Kita tak tahu. Pengotor betul Pak Haji. Ya? Dah kocok-kocok air liur tahu kat mata. Apa punya mazhab ni? Kita tak mengaji. Faham? Belajar hidup, apa hidup, tuan-tuan? Orang dulu dia mengaji. Dia buat tu, dia berpandukan ilmu. Itulah kisahnya, tuan-tuan.
Baiklah, aku nak baca satu potong hadis pada malam ni. Tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau. Kuliah agama dia tak lama. Paling lama sejam. Jangan tengok aku tak puas hati macam nak marah aku. Ya? Tuan-tuan. Aku dah ceramah ni bukan pada malam ni. Dah ceramah dekat 9 tahun. Tuan-tuan. Betul aku tak heran. Orang ada, orang tak ada, orang ramai. Aku tak heran. Sebab pengalaman aku ceramah, orang penuh berdah macam hari Jumaat pun ada. Pengalaman aku ceramah yang datang 12 orang pun ada. 12 orang, tidur 6 orang. Tuan-tuan. Dan aku tak heran. Tuan-tuan. Buat kerja agama ni, kita tak boleh putus asa. Sama ke azan, muazzin. Ni muazzin ni, tuan-tuan kena faham, dia bukan Bilal. Muazzin, tukang azan. Tukang azan. Sama juga, bila ustaz tengah ceramah, contoh masuk waktu isyak. Masuk waktu isyak. Nak azan boleh, tak nak azan pun tak apa. Sebab azan tu sunat. Mengajar ni wajib. Kita kena faham. Ada satu tempat tu, ada seorang ustaz tengah ceramah. Datang muazzin ni, dia kata, berhenti ustaz. Dah, berhenti ceramah. Jangan ceramah dah. Dah masa waktu dah semayang. Jadi bila orang, dia yang menguruskan masjid, ilmu tak ada, habis. Kena faham tu. Azan ni, dia sunat. Belajar ni, dia wajib. Ilmu farda'in. Tapi itu dalam Korea ni, apabila dia menguruskan surau, menguruskan masjid, dia kena cari guru yang mengajar kitab tauhid. Guru yang mengajar kitab fiqh. Guru yang mengajar kitab tasawuf. Yang lain-lain ilmu, dia cuma menempelkan sahaja. Panggil guru, belajar kitab hadis, dia menempelkan tentang ilmu-ilmu asas ni. Belajar kitab sirah, dia menempelkan. Tuan-tuan kena faham. Yang wajib, ilmu asas tu itu penting sangat. Faham? Tengok akhir zaman. Orang semayang banyak tak tahu. Kadang baca doa kunut tak tahu. Ambil ujung. Nyapai. Apa yang baik bagi sebiji pun tahu. Tengok anti semayang tarawih. Tuan tengok Ibn tarawih. Kadang semayang tasbih. Pernah berlaku satu tempat. Imam tidur. Semayang tasbih. Allahu Akbar. Jangan sujud. Allah alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allah. Mampui. Makmum tunggu. Imam tak mau bangun. Rupa imam tertidur. Itu yang jenis makmum tak tahan, dia bangun kepala tengok intai imam. Lepas tu aku kena bulan Ramadan, orang jemput aku buat kemah lain, aku tak ambil. Aku memang terjadi macam ni. Imam tak salah, mungkin dia penat. Baiklah tuan-tuan. Kita baca hadis ni. Tuan-tuan jangan risau, pukul 9 aku berhenti. Sebab pembayaran sampai pukul 9 sahaja. Ustaz minta duit aku tak minta duit. Tuan-tuan nak bagi, alhamdulillah. Tak bagi, alhamdulillah. Elok, bagi. Tapi kalau kita ikut sejarah Rasulullah, tak ada lagi dalam hadis, tidak lagi pernah jumpa pun Rasulullah buat kerja agama, orang bagi dia sagu hati duit minyak, tak ada. Rasulullah buat kerja agama, orang baling dia batu. Orang baling dia tarik. Orang kata Nabi Majnun, Muhammad ahli sihir, Muhammad gila. Orang tarik baju Nabi, koyak baju Nabi. Orang tikam unta Nabi, Nabi jatuh daripada unta. Itu sahabat kata, wahai baginda, kau doa supaya orang ni dapat bala, ditenggelam bumi oleh Allah. Apa kata Rasulullah? Aku doa aku guna nanti semasa kat negeri akhirat. Aku gunakan doa itu. Kau akan baca apa? Kau akan doa apa ya Rasulullah? Aku doa mereka semua dalam keampunan Allah. Untuk Nabi. Sudah. Sayang Nabi dengan umat. Kita keluar-keluar, selipar hilang. Boleh sebut alhamdulillah. Mampus ya tuan. Ni malah datang surau ni. Datang surau hilang. Orang surau ni kaki cukik nampak habis. Masuk ambil galak gambar. Jangan datang surau ni. Masuk kat Facebook. Mengadu kat Facebook. Bukan nak ngadu dengan Allah. Ngadu kat Facebook. Akhir zaman ni orang banyak bertuhankan telefon. Dia tidak bertuhankan Allah. Sikit-sikit telefon. Sikit-sikit telefon. Bangun tidur, tengok telefon. Kangkak makan dia makan, tengok telefon. Orang dulu bangun-bangun, sebut Allah. Lepas tu ambil wuduk, baca Quran. Orang dulu dalam ni, dalam poket ada Quran. Kadang orang cakap, Ustaz zaman sekarang zaman canggih. Zaman canggih. Kau kena faham. Al-Quran bukan mengikut zaman. Zaman kena ikut Al-Quran. Kena faham. Tuan-tuan. Tengok akhir zaman, banyak orang berzina. Akhir zaman, banyak orang minum arak. Akhir zaman, banyak orang tak semayang. Akhir zaman, ramai orang tak mau pergi surau.
Dia mau pergi surau, pergi masjid bila? Bila dapat balak, baru datang surau. Ya, bila keluarga meninggal, baru datang surau. Dia pun Pak Imam, Mak, tolong mak meninggal. Barulah telefon imam. Kau tidak tak pernah telefon imam. Faham tuan-tuan tengok nanti pada bulan Ramadan. Orang mana ceruk mana pun datang. Sampai surau pelik. Kau orang mana kau ni? Ya. Tak pernah nampak bulan lain pun. Tuan-tuan tengok bulan Ramadan penuh sampai keluar. Faham Bulan Ramadan panggil aku ceramah. Aku bagi orang ni. Faham Bulan Ramadan baru nak datang. Busuk punya orang. Faham Kena datang surau. Tuan-tuan tengok Rasulullah. Rasulullah ni, dia kalau dia berhijrah, dia berpindah, dia mula-mula dulu buat tempat solat. Tempat solat lah berhimpunnya umat Islam. Tempat solat lah yang menyatukan hubungan tadi silaturahim. Tuan-tuan. Semayang jemaah ni. Untuk itu untuk menyatukan hubungan kasih sayang. La yarham wa la yurham. Siapa berkasih sayang, dia dikasihani. Dia di dalam rahmat Allah, tuan-tuan. Untung, faham kalau setengah tempat tu imam pun tak kena imam. Tu datang semayang solat tarawih, duduk depan ni. Imam kata, duduk belakang. Tu tempat muazzin tu. Dia cakap apa? Lu siapa? Dia cakap, lu siapa? Tuan-tuan, tak kena imam, tuan-tuan. Ingat, dengan orang masjid, jangan tak kenal. Dengan ustaz, jangan tak kenal. Dengan ulama, jangan tak dekat. Nanti bila kita mati, yang menguruskan jenazah kita adalah ahli masjid dan ahli surau. Kita kena faham. Nanti yang buat tahlil orang masjid, orang surau. Nanti baca talqin orang surau, orang masjid. Kena faham. Nanti yang mandikan kau orang masjid, orang surau. Bukan orang kedai kopi. Itu kena faham. Ya. Sebab itu Islam ni tuan-tuan tengok. Bila lahir je, Rasulullah suruh azan 3 kanan. Ya, suruh iqamah telinga kiri. Nanti mati semayang kan, nampak ni baru mukadimah tuan-tuan. Dah 28 minit. Aku ceramah memang tak takut ke orang. Dulu masa aku remaja, aku dilatih oleh tok guru aku. Kami dipanggil majlis muhadarah. Majlis muhadarah ni majlis berpidato untuk berceramah. Jadi tok guru aku pesan, kau kalau tak nak takut dengan orang, bila siang hari atau di malam hari, bila waktu kau lapang, kau masuk dalam hutan, kau ceramah depan pokok. Kau anggap pokok tu orang. Itu kata dia, nanti bila kau ceramah, kau tak takut dengan orang. Bila orang dengar kau ceramah, kau anggap orang tu pokok. Aku anggap macam tuan-tuan ni pokok lah. Faham dia ajar aku supaya tak takut cakap dengan orang. Maksudnya benar berceramah tak takut. Faham Tok guru aku karang. Tuan-tuan tahu dulu aku mengaji tu. Masa aku umur 11 tahun. Tok guru dia ambil anak murid dia. Bawa masuk dalam kereta. Dia bawa 5 orang. Dia bawa 5 orang. Dia letak dekat kubur ni 2 orang. Satu kubur ni non kubur hujung. Lagi 3 orang dia hantar kampung lain. Dia letak. Dia hantar pukul 12. Nanti pukul 3 dia ambil. Untuk apa? Dia suruh berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Zikir. Supaya bertuhankan Allah. Jangan bertuhankan hantu kubur. Supaya tauhid kuat. Kemantapan tauhid kuat. Tuan-tuan, tu guru dulu. Faham Dia garang. Faham Sekarang, ustaz cubit anak murid, mampu kena tangkap. Tuan-tuan. Tuan-tuan tengok orang dulu. Orang dulu kenapa banyak jadi orang alim? Orang dulu, ulama dulu tegah dengan agama. Tegah dengan agama. Dulu punya imam, kalau petang-petang, dia ronda, dia pergi rumah ahli Qadiah, dia ketuk pintu. Malam ni jangan lupa datang, sembahyang maghrib. Ni malam Jumaat, jangan tak datang. Datang. Kau jangan lawan aku ni imam. Nampak orang dulu, garang. Sekarang imam sekarang kalau buat, mampu kena beli handmade. Faham? Tuan-tuan, imam dulu garang. Faham? Baiklah aku baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tadi nak terang lagi, aku banyak tak detail lagi. Nama aku Nahar Wandi bin Ghazali, bapa aku tok guru pengasas madrasah Darul Atiq. Umur aku 48 tahun. Aku dah anak ada 11 orang. Cucu ada 11, ada cucu lah. Bini, tak payah tahu lah. Nak tahu juga, bini aku 3. Bukan macam tuan-tuan seorang. Sampai bonyok seorang. Faham duit pun tak ada, duit banyak. Duit banyak, duk membazir bukan-bukan. Duk beli kereta, duk beli motor, duk beli kereta, duk beli motor, beli tanah. Kahwin lah. Faham? Allah takut no dengan bini. Misal macam tak duk kebor. Kalau kat kedai makan, ketuk meja. Aku bukan takut orang bini. Aku bukan takut orang bini. Allahu Rabbi. Sampai rumah,
Ya, bini jakai sikit. Bang, balik. Balik. Padahal main game, angkat 5 kilo, 4 kilo selama. Lepas tu orang perempuan ni dia bahaya tok belakang. Belakang, senyap. Tengok balik rumah, suara dia paling kuat. Dia marah ke anak, bapak kena. Tengok orang perempuan. Lepas tu orang perempuan tak boleh jadi imam bagi lelaki. Orang perempuan tak boleh azan. Kalau tuan-tuan nak tengok surah ni ramai, ni flat ni berbelok-belok orang datang semayang, nanti isyak seorang perempuan azan. Tengok, satu jalan cerah ni semua datang. Yang sakit gaut pun datang. Datang tuan-tuan. Bawah perempuan ni suara dia cukup bahaya, tuan-tuan. Menarik perhatian. Tengoklah Nabi Adam. Dia jatuh. Sebab apa? Suara dan rayuan Siti Hawa. Iblis ni jahat, tuan-tuan. Manusia tak jahat. Kita ni baik. Baik, tuan-tuan. Baik. Iblis jahat. Tapi iblis jahat dia tak tarik tangan kita pergi ajak tempat berzina. Dia tak ambil tangan kita suruh pegang air arak minum, tak. Dia bisik je. Dia bisik je. Tugas iblis ni dia bisik je. Lepas tu ulama kata dalam jamban jangan lama-lama. Siapa lama-lama dalam jamban, dia punya kepala, dia punya badan disapu dengan najis. Kita tak nampak, kita bukan Nabi. Nak masuk dalam jamban, ulama kata di pintu jamban kat luar tu jangan lupa baca bismillah. Siapa baca bismillah, dia dihijab oleh iblis, oleh syaitan, oleh jin kafir. Jin kafir tak nampak dia punya kemaluan. Faham ya? Azan tu, azan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man arada an yahfazal ilma fa alaihi an yulazima hamsa hisalin. Al-aula salatul lail walau ruk'atain wasaniyah dawamul udu wasalisut taqwa fi sirri wal alaniyah littaqwa lisyahwati wal khamisatu siwak. Ni hadis Nabi baca ni. Itu kalau Imam Malik pada satu hari dia tengah mengajar, Imam Malik mengajar. Tengah mengajar, anak murid tengok Imam Malik muka dia berkerut. Tapi Imam Malik terus mengajar. Habis mengajar, anak murid tanya, "Wahai Imam Malik, kenapa tengah mengajar kami tengok muka kau berkerut macam orang sakit sangat?" "Memanglah aku sakit. Sebab masa aku tengah mengajar, aku digigit oleh kala jengking." "Kenapa kau tak berhenti?" "Macam mana aku nak berhenti? Aku tengah baca kalam Nabi." Nampak? Nampak? Kena tengah baca hadis Nabi. Dia mulia sangat dengan Nabi ni. Itu yang Imam Malik ni, dekat rumah ni ada kuda yang cantik, kuda yang terpantas, anak murid dia bagi. Maka anak murid tanya, "Wahai Imam Malik, kan kau nak mendapat hadiah kuda yang cantik, yang baik, yang bagus, kenderaan yang baik, kenapa kau tidak guna di bumi Madinah ni?" "Aku tidak mahu tunggang kuda di bumi Madinah. Aku bimbang terpadam tapak-tapak kaki Rasulullah." Nampak ni Imam Malik, tuan-tuan. Ni akhir zaman ni orang banyak hina Nabi. Kalau akhir zaman ni Sayyidina Umar Al-Khattab ada, tuan-tuan, dia cari orang ni sampai lubang cacing pun dia cari. Dia bunuh orang ni. Faham Nabi ni siapa hina, kafir, tuan-tuan. Main tu kalau bagi Imam Asy-Syafi'i, orang Islam ke orang kafir ke hina Nabi, bunuh. Kalau Imam Malik kena bagi orang kafir dia hina Nabi, apabila dia masuk Islam tak kena hukum bunuh. Tapi kalau tak masuk Islam, hukum bunuh. Siapa tu Rasulullah, manusia luar biasa, tuan-tuan. Dia kalau masuk dalam ni, surah ni wangi. Dia berjalan, mukjizatnya dia dipayung oleh awan. Jarinya boleh keluar air, boleh diminum oleh tentera Islam. Itu pada satu ketika sahabat-sahabat nak pergi berperang. Tengah pergi berperang ni, naik kuda, ada yang berjalan, tengah pegang tombak, tengah pegang pedang, berjalan. Ni padang pasir berdebu-debu, nak pergi perang. Nabi nampak pada jauh, seekor ibu anjing dengan anak-anaknya. Nabi tengok pada jauh. Nabi beritahu sahabat, kamu tolong kepung anjing ni. Tolong buat sekatan. Jangan sampai tentera Islam sampai terpijak dia. Nampak? Nabi sayang dengan binatang. Kita balik masjid nampak anjing, naik motor nak sepak anjing.
Busuk punya orang masjid. Tuan-tuan. Anjing tak kacau kita pun. Kalau dia boleh bercakap, "Oi Haji, busuk punya orang. Wah tak kacau sama lu ha?" Dia tak kacau kita pun. Walaupun dia anjing tuan-tuan. Anjing ni, binatang ni, walaupun dia binatang, ada binatang yang hina, ada yang tidak hina. Tetapi mereka dalam masa setiap satu saat, nafas dia keluar tu, dia sebut apa? Allah, 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 Allah. Itu binatang. Tuan-tuan, ya. Tu kucing datang kena makan tu. Yaw. Yaw. Minta apa? Ikan. Kita halau kucing. Shish. Bagilah ikan. Kalau susah no, beli RM1.50. Beli rokok RM18 boleh. Beli ikan seekor nak bagi ikan pun kedekut punya orang. Baiklah, tentang hadis ni tuan-tuan. Sabda Nabi SAW. Ya, Nabi ni, ni Rasulullah ni. Bukan orang biasa. Di padang mahsyar, Rasulullah ni tuan-tuan, dalam hadis sebut, dia manusia tengah berimpun di padang mahsyar, maka nampak dua cahaya daripada jauh. Satu cahaya yang dipimpin oleh Fatimah Zahrah. Dengan belakangnya semua wanita-wanita solehah. Satu cahaya yang dipimpin oleh Rasulullah. Makin lama makin dekat. Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Umat Nabi Muhammad ni, manusia ni, mereka bertanya. Dan mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tolong kami. Tolong kami." Rasulullah tak pandang. Dia tak pandang. Rasulullah nak masuk dalam syurga. Tak pandang. Maka bila orang ni sebut, "Ya Rasulullah, kami ni umat engkau." Baru Rasulullah toleh. Rasulullah, apa kata Rasulullah? "Memang engkau umatku. Tapi engkau kazib. Engkau pendusta. Engkau penipu. Engkau mengaku aku ini adalah pesuruh Allah. Tetapi engkau tak ikut apa yang aku suruh." Nampak? Datang sembahyang berjemaah, siapa suruh? Rasulullah suruh. Datang belajar, siapa suruh? Rasulullah suruh. Menyatukan hubungan tali rahim, siapa suruh? Rasulullah suruh. Faham ya? Tapi dia kata Rasulullah, di padang mahsyar aku tak mau jumpa 3 golongan. Yang pertama aku tak mau jumpa orang yang apabila dia mendengar nama aku, dia tidak mahu berselawat ke atasku. Dan mereka tidak mahu mengikut sunnahku, kata Nabi. Dia tak mahu jumpa. Tuan-tuan. Serban. Tuan-tuan. Serban. Dan kalau malu nak pakai ikat macam aku ni, beli serban, letak sini. Topi keledar tak malu pakai. Kat rumah banyak topi keledar. Sampai 2-3 topi keledar. Kadang pakai topi keledar betul-betul. Yang belakang ke depan, ke depan ke belakang. Kadang dah tua dah, leher dah tak kuat, pakai topi keledar terpesuk. Dah. Serban ni Nabi pakai serban, malaikat pakai serban. Kalau kita cintakan Nabi, pakailah serban, tuan-tuan. Kita nak semayang kuat macam Nabi tak mampu. Kita ikutlah macam mana yang Nabi buat. Banyak faham. Tak boleh ikat malu. Nanti orang tolak jadi imam, mati kat depan orang. Letak sini. Letak sini pun malu. Ambil serban, tutup letak atas macam ni. Sini pun malu. Ambil serban, ikat dalam baju dekat perut. Nabi ni serban dia 5. Serban yang kelima dia ikat dekat perut dia ada batu. Dia menahan lapar. Nabi ni orangnya lawa, handsome tuan-tuan. Perut dia dengan dada sama. Kita yang dengar yang cakap perut sama tuan-tuan. Nabi ni subhanallah, tuan-tuan buka dalam hadis Imam Bukhari. Perut Nabi tu seperti ketulan-ketulan tisu. Maksudnya perut Nabi ni ada ketak. Tuan. Dia kalau lalu, orang tengok sampai dia hilang. Nabi. Cantik sangat. Nabi. Nabi. Di antara Nabi-Nabi, Rasul-Rasul yang banyak, semua dekat Nabi. Tuan-tuan, ni kelebihan Rasulullah. Tengok dia tuan-tuan. Dia masa Nabi lahir. Nabi lahir. Dalam satu riwayat mengatakan, penduduk Arash, penduduk bumi, mereka semua bergembira. Rasulullah lahir. Apa itu siapa dengar nama Nabi, siapa tak sayang Nabi, tak suka berselawat, nanti tak jumpa Nabi, nanti kat negeri akhirat jumpa, Nabi tak mau bagi syafaat. Dan yang Nabi tak mau bagi syafaat, iaitu di antara anak yang derhaka dengan mak bapak. Anak derhaka banyak tuan-tuan. Anak derhaka ni, tuan-tuan kena faham. Anak derhaka ni, kalau dalam 1 minggu, dia tak telefon mak dia, sampai mak dia tersinggung. Kenapa mak tak telefon ni? Kenapa si Kak Long tak telefon ni? Dia tak ingat kat aku. Anak derhaka. Kadang anak ni telefon mak ada kat telefon. Sebulan sekali. Itu pun sebab nak pinjam duit.
Tak guna punya anak. Faham? Ya? Tuan-tuan. Nak tu dengan mak tak boleh daka, dengan mak bapak tak boleh daka. Tuan-tuan kena tahu. Bapak, mak, mereka bekerja menjaga anaknya daripada kecil sampai besar, tak bergaji. Faham? Tak ada duit IPF pun. Tangan kena pisau, tak dapat kelim sokso pun. Faham? Ya, siang malam dia berjaga, dia bersusah payah untuk anaknya. Tuan-tuan, ya, itulah pengorbanan ibu, pengorbanan bapa, tuan-tuan, ya. Tapi bila dah besar anak ni, dia lawan bapa, dia lawan mak. Tuan-tuan. Lawan mak ni bukan pukul ya. Jika mak tu dekat kampung, anak ni dia dah nikah. Dah duduk dengan bini. Mak dia sampai tak makan. Bil apinya, bil airnya sampai tak bayar. Sampai kena potong. Anak ni, anak deraka. Kena faham. Anak ni tak boleh biar mak tak boleh. Faham? Kena faham. Mayanglah orang tu. Ceramah orang tu. Banyak pengikut lah dia. Malam-malam semayang, tahajud lah. Jika dia menyinggungkan hati maknya, tak masuk syurga anak tu. Tuan-tuan. Yang ketiga, yang maksudnya orang yang tidak ada jaminan syurga, ya, maksud orang yang memutuskan hubungan tali satu rahim, yang Nabi tak jumpa nanti di padang mahsyar. Baiklah tentang hadis ni, tuan-tuan, ya. Dah 8.46, tuan-tuan. Pukul 9 nak berhenti. Kalau nak tuan-tuan nak sambung boleh bayar lebih sikit, faham ya? Yang ingat cakap senang. Tuan-tuan boleh ya, belajar-belajar, nanti kan ngantuk tidur. Nanti mulut masam, keluar isi rokok. Habis rokok dia, minta rokok orang. Kadang pasal rokok pun kadang bergaduh. Jangan bergaduh pasal rokok. Kadang pasal rokok bergaduh. Jangan ni tak boleh, jangan ikut dia ni. Ni tak boleh jadi imam ni. Isi rokok ni, darah haram ni. Ni geng syaitan ni. Kau dapat hadis mana? Belajar hukum fiqah je. Lepas tu ulama tak pergi bergaduh. Bergaduh. Tuan-tuan tengok sini akhir zaman. Bergaduh. Ustaz ni sama ustaz ni bergaduh. Orang ni dengan orang ni bergaduh. Ya? Ulama dulu, dia pendapat ni lain. Pendapat ni lain. Tak bergaduh. Tak bergaduh. Kau pegang ni pendapat ni ya. Kau pegang pendapat ni ya. Rokok ni asal hukum. Dia makruh. Sebab apa makruh? Sebab berbau. Senang ya. Bukan hukum kedua. Tadi hukum taklifi. Bukan hukum wadai. Ada mani'ul hukum, ada mani'ul asbab, ada musyaqqah, ada darurah kat situ. Ya, ada kepayahan, ada kesukaran, ada keringanan, ada menyebabkan dia jatuh haram ke apa? Tengok buka situ. Kalau isap rokok, duit tak ada, curi duit bini, haram lah. Kena faham tu. Ya. Ada masuk benda-benda haram, haram lah. Ya, kadang orang cerita, rokok ni ada campur darah babi, rokok ni ada campur arak. Siapa yang cakap? Nak tahu siapa yang cakap? Orang yang cakap ni tak boleh orang fasik. Tak boleh. Orang yang cakap ni kena orang yang amanah. Faham? Orang yang jujur. Anda faham tak? Ya? Kena belajar hukum ni tu. Faham? Ya? Aku bukan geng sokok. Anda faham? Ustaz ni best ni. Dia geng kita ni. Masuk dalam grup WhatsApp, cantik muka dia. Ya? Faham? Ya? Hukum kata macam tu. Kena faham? Macam babi. Babi asal hukum dia haram mutlak. Haram mutlak. Dia haram, dia akan jatuh harus, tak mana harus. Bila darurat pun kena faham. Bukan bila darurat boleh bantai seekor babi, tak. Darurat ni dia boleh makan babi untuk sekadar untuk hidup. Itu pun bukan terus makan babi, tak. Tengok dulu binatang lain lalu dulu. Landak, rusa, kancil, beaver. Faham tu. Dah tak ada binatang lalu, babi lalu. Baru boleh bunuh babi, makan babi. Itu sekadar untuk hidup. Dua je ketoi ya. Bukan buat sok ekor, sok gearbox. Tak boleh. Faham? Nak faham tu. Ya? Kena ngaji hukum fiqah je. Faham? Kita jangan suka memberi fatwa. Faham? Ya? Tu Imam Syafi'i. Tuan-tuan kena Imam Syafi'i ni. Dia naik kuda. Kudu. Orang tahan dia. Wahai Imam Syafi'i. Ya, ada apa? Nak tanya sikit boleh. Tanyalah. Mana aku tahu aku jawab. Tak tahu, nantilah. Nanti aku jawab. Ni orang alim. Ya, orang alim dia tahu orang tu. Baik orang alim Imam Syafi'i. Aku nak tanya, kaki kuda tu berapa kaki dia? Nampak? Imam Syafi'i tahu apa? Tunggu jap. Bagi aku turun dulu. Dia turun. Dia tengok. 1, 2, 3, 4 kaki dia. Kenapa nak kena kira? Memanglah tadi masa aku naik 4. Aku bimbang aku turun jadi 3.
Nampak ini orang yang detail. Faham ya? Kita tak ada. Orang tanya, Ustaz, tanya sikit boleh? Boleh, tanya. Tanya apa? Tanya. Kita mengalah orang Imam Syafi'i. Tuan kenal Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ni tuan-tuan. Malam-malam, dia suka baca Quran. Sampai pagi. Kadang dia semayang, sampai pagi. Pada satu ketika, pada malam hari, dia geleng kepada. Geleng. Sampai sahabat pelik. Kawan dia pelik. Imam Ar-Rafi'i pelik tengok Imam Syafi'i. Geleng. Kita kalau geleng, maka ubat kuat. Ni malam Jumaat, aku ubat kuat. Ya? Mau tak geleng? Dah makan ubat kuat, bini uzur pula. Mampui, tuan-tuan. Bini seorang, ya. Betul, Nabi suruh kaya banyak. Faham, ya? Bila bini pertama uzur, bini nombor dua ada. Kan bagus untung. Ya? Ubat kuat dah makan ni. Bini nombor dua uzur, nombor tiga ada. Nombor tiga uzur, nombor empat ada. Nombor empat uzur, tidur masjid. Faham? Tu Nabi suruh kaya banyak. Untuk apa? Untuk menjaga nafsu dia. Faham? Tu. Dua tujuan dia. Kadang-kadang orang heboh. Kata, apa ni, Nabi nikah dengan Siti Aisyah umur 9 tahun. Umur 9 tahun. Siapa kata umur 9 tahun? Umur 9 tahun dia dirisik. Siti Aisyah, dia ada dua pendapat. Atau pendapat mengatakan Siti Aisyah dinikahi oleh Nabi umur 15 tahun. Atau pendapat mengatakan 18 tahun. Mengaji tak? 9 tahun. 9 tahun. Bagi sebiji baru. Mengaji tak tahu. Faham? Mengaji tahu orang dulu. Kita hadis dalam rumah orang banyak. Kita fiqh orang banyak. Kita tauhid orang banyak. Kita banyak apa? Majalah motor. Majalah kereta. Orang perempuan belakang tu. Majalah masak banyak. Tu. Ni Imam Syafi'i, tuan-tuan. Dia geleng sampai ke subuh. Bila sampai subuh, sahabat tanya, wahai Ahmad bin Adil, nama Imam Syafi'i Ahmad bin Idris. Kena tahu. Ni kita tak tahu nama Imam Syafi'i. Nama Perdana Menteri tahu, nama YB tahu, nama Imam Syafi'i tak tahu. Busuk punya orang. Wahai Ahmad bin Idris, kau goyang-goyang kepala tu kenapa? Biasa kau baca Quran. Dan kau dah berhenti tu kenapa? Masa aku goyang-goyang tu, bila aku berhenti aja, dah selesai dah 100 bab hukum. Bab tentang hukum-hukum syarak. Nampak? Goyang lah. Tuan-tuan. Kalau Imam Ghazali, lain pula. Imam Maliki, lain pula. Hanafi Hambali, lain pula. Lepas itu ulama-ulama dahulu, semuanya kebanyakan kena penjara, kena bunuh. Imam Sayuti, kena halau, buang daerah. Buang daerah ni bukan zaman sekarang, zaman dulu ada dah. Imam Syafi'i, kena rantai tangan kaki. Leher kena rantai, tarik. Pergi rumah pembesar. Pergi rumah pembesar negara. Dia difitnah, membawa ajaran Syiah. Imam Maliki, masuk penjara, kena pukul, ambil pecah belakang. Sebab menyampaikan hukum. Imam Hanafi ke Hambali, kena racun. Tuan-tuan, ya. Kena racun, mati kena racun. Tuan-tuan, ya. Orang ulama-ulama dulu buat kerja agama ni. Apa itu buat kerja agama, tak ada takut. Contoh, aku buat ceramah ni, tuan-tuan marah aku. Aku keluar kan, tuan-tuan pukul aku. Mati aku, mati syahid. Tuan-tuan pukul aku tak mati. Aku pukul orang pukul aku, dia mati. Mati kata. Mati syahid ni untung, tuan-tuan. Siapa semayang dengan dia? Malaikat semayang dengan dia. Siapa mandi dengan dia? Malaikat mandi dengan dia. Atau pendapat katakan bidadari mandi dengan dia. Tuan-tuan. Bidadari syurga. Malaikat Allah. Bukan bidadari dunia kentut busuk. Ini bidadari dunia yang kentut busuk pakai gigi palsu tu sampai tak boleh bangun semayang subuh. Tuan-tuan. Itu yang tak boleh datang. Rumah ramai banyak rumah. Tak boleh datang sebab bidadari dunia tu lah. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu tipu daya. Faham? Apa itu Nabi cakap apa? Kalau kamu tak kuat ibadat, kamu nikah supaya kamu kuat. Kalau bini seorang tak kuat lagi, sembahyang pun tak kuat, datang surau pun tak kuat, nikah lagi bini satu lagi, nombor dua, supaya kuat ibadat. Ingat atas ya. Bini seorang kan? Tak kuat. Nikah satu lagi, supaya kuat agama. Kena berazam, faham? Berazam. Walaupun tak berani dengan bini, kena ada pasang niat. Faham? Pasang niat pun dah dapat pahala dah. Faham? Nanti kat negeri akhirat jawab dengan Allah. Engkau asyik niat aja. Niat je. Nampak tak kahwin-kahwin ni? Nampak nikah bini satu ni? Ya Allah, tak boleh ya Allah. Saya ni, hamba ni adalah orang yang bertakwa. Bertakwa? Ya Allah. Bertakwa maknanya takut dengan bini tua. Faham?
Tuan-tuan. Main orang perempuan, tuan-tuan. Orang perempuan ni. Main tengok. Orang perempuan tu Nabi cakap apa? Ulama cakap apa? Kalau kamu balik rumah, bini kamu marah-marah, isteri kamu marah-marah, kamu banyak sabar. Ibaratkan aja ulama bagi tahu, ibaratkan bini kamu tu seperti radio yang rosak. Ya? Seperti radio rosak macam tak ada siaran. Kejap ada siaran, kejap tak ada siaran. Kejap ada siaran, kejap ada siaran. Itu je. Sebab apa? Ulama bagi tahu macam tu. Sebab isteri kamu tu, kenapa dia bising? Kenapa dia meletik? Kenapa dia ceramah? Dia penat. Dia jaga anak kamu. Dia jaga kamu. Dia buatkan air kamu. Dia masakkan nasi kamu. Dia gosokkan baju kamu. Kamu kat rumah, macam kerja. Kau pergi hantar tu? Wah. Kesian orang rumah tu bini tu. Kadang dia nak semayang duha sampai tak dapat. Sebab nguruskan anak. Dosa berak anak. Nanti malam-malam nangis budak tu. Bangun buat susu. Suami tidur menengkur. Kalau duduk kat kampung, babi lalu. Ini babi ke aku babi ni? Tuan-tuan. Lepas itu pada bulan Ramadan, tuan-tuan. Kan akhir ujung bulan Ramadan. Orang kami iktikaf di masjid. Kalau datang masjid, semata-mata nak tidur, bawa kelambu, tilam toto. Ya, kadang siap bawa ubat nyamuk. Kadang bawa Maggi cawan lagi, tuan-tuan. Ya. Tak payahlah datang suruh masjid. Tak payahlah. Nabi suruh iktikaf, bukan suruh tidur ramai-ramai. Faham? Ya. Bukan apa, dah lah dia tidur. Bunyi macam ular sawa. Bunyi macam khabar. Bunyi macam lembu. Orang nak doa. Tubana ya Allah. Warujana ya Allah. Faham tu? Dah tak feel orang doa. Faham ya? Kena faham lagi satu. Kalau dia tidur masjid, surah, sampai mengotori pula. Hati-hati ya. Tidur-tidur pula. Mimpi pula. Tak pancuk air mani. Mampus. Kencing pula. Kadang dah tua kencing pun ada. Yang main tuan-tuan. Rumah Allah ni kena jaga. Kalau makan, bentang saprah. Tuan-tuan. Itu dalam solat. Kalau kita ada makanan dalam mulut, ulama tak bagi ludah ke depan. Faham? Suruh tangan pokeh. Bukan pokok orang sebelah. Faham dia makruh sebab menghadap kiblat. Kalau air dia jatuh kapan ni, kifarah kena basuh. Faham belah kanan pun makruh, ulama tak bagi sebab ada malaikat. Mana-mana tempat aku terang. Ulama suruh ludah belah kiri. Sebab belah kiri bila dalam solat, malaikat belah kiri pindah belah kanan. Faham Itu dalam semayang kalau inguh meleleh, jangan boy. Lah. Orang sebelah malam tolik masuk ke orang sebelah. Faham sedut je. Boleh sedut. Ingat ni, kalau ada ingat, boleh sedut. Boleh. Tak batal solat. Tapi kalau sedut dengan kuasa, batal solat. Itu kena faham. Pada bulan Ramadan ni, bulan Ramadan dah dekat, tuan-tuan kena panggil guru belajar buat puasa. Puasa banyak orang tak belajar puasa ni, tuan-tuan. Kumur-kumur pada bulan Ramadan, boleh kumur-kumur. Tak batal puasa. Kalau tertelan pun tak batal puasa. Tuan-tuan. Yang batal bila dia niat nak telan, baru batal. Tapi yang kumur-kumur yang membatal puasa, bila dia kumur-kumur macam ni. Tertelan. Batal. Sebab atas kuasanya. Itu kena faham. Lepas itu bulan Ramadan, jangan banyak ludah. Jangan banyak berludah. Tengok bulan Ramadan, jalan pudu ni penuh air liur. Kadang orang suruh jalan-jalan, tiba perpek je liur berdatang. Ya? Jangan banyak berludah, makruh. Ludah banyak berludah bulan Ramadan ni, telan aja. Dalam hukum bab puasa, bukan kita baku rumah je, aku bagi satu kitab. Pada bulan Ramadan, aku bukan ceramah ni garang, tuan-tuan. Aku kena tekan, aku tak ada suara. Kalau aku cakap macam ni, pada bulan Ramadan, jangan berludah. Tuan-tuan tak faham ni, faham ya? Tak aku kena tekan. Faham, pada bulan Ramadan ni, air liur ni, tuan-tuan, pada bulan puasa, air liur ni, tuan-tuan simpan. Tuan-tuan telan. Simpanlah tepi ni sikit. Kembung. Telan. Tak batal puasa. Air liur sendiri, batal apa? Kalau batal ni, imam mudah, datang tu siap kan ke? Telan. Batal lah. Belajar buat Elio. Ngaji. Lagi satu bulan Ramadan ni tengok. Pada orang jual kuih tu, petang-petang ni. Beli kuih. Ada pula orang bukan Islam, orang kafir pula. Tengok pada bulan Ramadan. Kan macam-macam kuih keluar. Kuih buaya. Ya. Kuih ekor biawak. Macam-macam tuan-tuan. Ya. Pelik-pelik keluar. Padahal kuih tu tak ada. Bulan Ramadan ni keluar. Tuan-tuan. Ya. Pelik. Ada kuih ekor biawak pun ada. Tuan-tuan. Ya. Tak tahu mana datang tahu. Ya. Kita boleh kuih, tiba-tiba orang pakai seksi, orang kafir, kadang orang Islam pakai seksi. Kadang orang kafir pakai seluar pendek, pakai t-shirt ni. Jenis pakai t-shirt pula, pakai baju dalam jenis sikit tu.
Kita nak beli kuih, dia nak beli kuih, dia tunduk, nampak benda. Nak tengok kuih pelita ke, nak tengok buah pelita? Tuan-tuan, hati-hati, faham? Tengok pula buah pelita orang perempuan tu, terpancur pula air mani. Cerit! Cerit! Apa hukum dia? Kalau zakarnya tegak, apa hukum? Kalau zakar tak tegak, apa hukum? Mengaji, tuan-tuan. Ya? Lepas tu, orang duduk dia mengaji sampai dia mati. Kita mengaji. Apa itu yang mengaji tadi yang Nabi beritahu tu? Peringkat dia ada 3 peringkat. Ya? Untung tuan belajar ni, untung ni. Untung apa untung? Kita duduk ni 1 jam, pahalanya seperti kita semayang sunat 1000 rakaat. Pada bulan Rajab digandakan 1000 kali 70. Nampak bila? Bila nak mati. Itu bila orang nak mati, dia mata ni dia banyak terbeliak. Bila nak tengok orang aksiden, dia terbeliak. Bila nak mati, dia terbeliak. Dan perut dia berombak-ombak. Dadanya berombak-ombak. Sebab dia terbeliak. Kalau bagi orang yang dia melanggar perintah Allah, dia melihat ula sujaul akraq, mereka mungkar nangki, neraka menjala menjulang-julang. Kalau yang bagi orang mati husnul khatimah, terbeliak juga. Dia melihat bidadari cantik sangat, syurga hebat sangat, terbeliak mata dia. Ada juga dekat dunia orang terbeliak, tengok aurat-aurat perempuan, tengok terbeliak. Ya, tuan-tuan. Tuan-tuan ni kira kuat iman ni. Duduk kat pekan ni kuat iman lah. Duduk dalam surau, mana ada peramai? Mana ada orang perempuan? Faham? Nanti keluar untuk orang perempuan. Besar-besar orang perempuan tu. Besar-besar tiang letrek. Berikir buat apa? Hana besar, sini kecil. Hana besar, sini kecil. Hana besar, sini kecil. Pilih nak mana? Tapi tuan-tuan iman kuat, aku tak kuat. Aku duduk dalam atik dalam hutan tu. Aku tengok paha beruk. Dah pukul 9 tuan-tuan ni. Pukul 9 dah. Sikit lagi. Aku teruk. Baiklah. Baca hadis ni, aku baca hadis ni, mana yang sempat je. Ya? Sikit lagi kita ambil sikit. Tak tahu lagi tuan-tuan bila aku dapat datang sini lagi. Ya? InsyaAllah dalam kitab sebut, bab jenazah, sesiapa yang mati dalam husnul khatimah, dia jumpa kawannya ya, di negeri alam barzah yang bernama Illiyin. Jumpa. Kalau siapa mati dalam keadaan su'ul khatimah, dia akan jumpa kawan-kawannya yang jahat di negeri yang bernama Sijjin. Itu yang pertemuan mereka di alam barzah. Mereka tanya, man anta? Siapa awak? Kalau tak kenal lah. Dia jawablah, ana ruhun salihun. Saya roh yang baik-baik. Faham? Itu yang bila di alam barzah, tuan-tuan, ya. Bila orang ni meninggal, dia masuk di alam barzah. Dia bertemu dengan kawan dia. Kawan dia tanya, bila kau sampai ni, Man? Baru tadi sampai. Kenapa kau ni? Aku mati kena katuk periuk dia bini. Dia tanya, faham? Ya? Tanya tu, faham? Dia tanya, kawan kita tu ada lagi tak? Yang mengaji-mengaji yang sandar-sandar tu dinding, ada lagi tak? Yang mana satu? Alah, kalau mengaji dia suka, korek tak hidung. Kalau mengaji suka, korek tak hidung. Ya? Ada lagi tak? Oh, ada lagi. Alhamdulillah dia ada lagi dia. Ya? Tu dia ni, kalau dia tengoklah, kalau dia di tempat orang yang tak baik, dia yang tak baik. Ya? Yang baik, yang baik. Ya? Lepas tu alam barzah ni, kubur ni, tempat letak jasad je, kubur ni. Dia alam barzah ada 2 negeri. Sama, satu Illiyin, satu Sijjin. Sama juga negeri akhirat. Negeri akhirat dia ada 2 negeri. Satu negeri yang bernama neraka, An-Nar. Satu negeri yang bernama Jannah tu. Faham? Syurga. Siapa orang baik? Syurga. Orang tak baik? Neraka. Faham? Ni apa ni? Kita perbanyakkan kumpul amal soleh, tuan-tuan. Ya? Sikit kau jadi. Tuan-tuan, ya? Ni Jumaat ni. Jumaat ni doa mustajab. Malam ni doa. Siapa yang ada nak pergi umrah, siapa yang ada niat nak pergi umrah ke, malam Jumaat ni bulan Rajab, doa. Ya Allah, matikanlah aku di bumi Madinah. Ya Allah, aku nak jasad aku di dalam tanah sama dengan jasad Nabi di bumi Madinah. Agar kami nanti bangun masa dunia kiamat nanti, ya Allah, bangun dengan Nabi. Minta. Untung siapa di ke bumi di Madinah, nanti dia bangun dengan Nabi. Buat bumi Madinah, bila Dajjal dia tak boleh masuk bumi Madinah. Ini kelebihan bumi Madinah, tuan-tuan. Tengok kita pergi bumi Madinah, tenang. Sebab apa? Ada jasad Nabi.
Nabi ada kat situ. Wah, ya. Kalau itu tak ada doa, ya Allah, matikanlah aku pada malam Jumaat, malam ni atau besok, matikan atau minggu depan, mati. Minta. Minggu depan mati pada muka. Tuan, ya. Main, ya tuan-tuan. Amalan dah cukup belum? Amalan ni, ya. Ada banyak simpan amalan. Ya. Dia nak masuk syurga ni, syarat kena mati. Tak mati tak ada masuk. Syarat kena mati. Faham, ya? Dia mati ni, jasad je. Ni macam aku cakap ni roh lah. Roh faham, ya? Roh ni dia ada 3 bahagian. Roh jasmaniah, roh rohaniah, roh sultaniah. Roh jasmaniah dia duduk kat jasad ni, dekat urat-urat, dekat kulit-kulit ni jasmaniah. Roh sultaniah dia duduk dekat jantung. Dia roh yang memerintah. Roh rohaniah dia duduk dekat dada. Roh rohaniah. Roh, apa aku tak cerita bab roh. Aku baca hadis sikit ya tuan-tuan. Sabda Nabi SAW, barang siapa ingin mudah menghafal ilmu, nak dapat ilmu ni, ya, maka dia harus menjaga 5 perkara. Aku ambil 1 je. Pertama, mengerjakan solat malam, meskipun walaupun 2 rakaat. Tiap-tiap malam kena semayang tahajud. Tiap-tiap malam kena semayang tahajud. Kita malam-malam terkejut je. Tambah pula sakit kencing manis. Ya, orang sakit kencing manis ni bagus. Bangun kencing. Bangun kencing. Tapi dah bangun kencing, tidur balik. Tak guna lah. Dah bangun kencing tu, mayang lah. Ya? Kita ni untung umat Nabi Muhammad dia special tuan-tuan. Special sangat. Berbeza umat Nabi lain. Faham? Berbeza sangat. Tu Nabi Adam cemburu orang kita. Cemburu dia. Apa kata Nabi Adam? Aku buat salah sekali. Allah lucutkan pakaian syurga aku. Umat Nabi Muhammad buat salah beribu berjuta kali. Allah tak lucutkan pakaiannya, tak telanjang dia. Dan aku buat salah sekali. Allah pisahkan dengan bini aku. Nabi Adam, masa dia turun daripada syurga, dia diletak di negeri India. Anda faham? Dia kat negeri India, dia minta ampun dengan Allah. Allah tak terima keampunan dia. Bila dia minta ampun dengan Allah di Makkatul Mukarramah, barulah Allah ampunkan kesalahannya. Itu kisahnya. Nabi Adam negeri India. Siti Hawa di Jeddah. Faham ya? Iblis di Basrah. Faham ya? Itulah kisahnya. Faham ya? Nabi Adam cakap apa lagi? Aku buat salah sekali dengan Allah. Aku minta ampun di bumi-bumi yang lain. Allah tak terima aku. Di negeri yang lain tak terima. Di Mekah baru Allah terima doa aku. Itu pun sebab apa? Dia sebut nama seseorang. Siapa dia? Dia sebut nama Nabi. Nama Rasulullah. Ya? Itulah kelebihan Rasulullah ni. Ya? Umat Nabi Muhammad, dia buat salah banyak kali. Dia minta ampun. Dia mana-mana minta ampun. Allah ampunkan dia. Ini kelebihan umat Rasulullah. Ya? Tu Nabi Adam cakap apa lagi? Aku buat salah sekali dengan Allah. Allah keluarkan aku daripada syurga ya. Umat Nabi Muhammad, mereka buat salah di luar syurga. Dia minta ampun dengan Allah. Allah masukkan dia dalam syurga. Nampak? Nabi Adam ni tinggi 60 meter. Dadanya 7 hasta. Nanti kita semua tuan-tuan dalam syurga semua tinggi 60 meter. Dada semua 7 hasta. Tuan-tuan, kalau dada 7 hasta, gigi besar mana? Dia berbeza penduduk neraka. Penduduk neraka, dia punya kulit setebal gunung Uhud. Ni penduduk neraka. Neraka ni perjalanannya 70 tahun. Ni neraka. Kalau jatuh satu benda, ulama' bagi tahu, Nabi pun bagi tahu, contohlah jatuh benda tu daripada puncak neraka sampai ke jurang neraka, masa nak jatuh tu, lahirlah seorang kanak-kanak. Lahir. Dia daripada perut ibunya. Maka dalam perjalanan benda tu nak jatuh batu tu ke jurang api neraka, kanak-kanak ni lahir, dia dah besar, dah tubuh janggut, dah tua, dah beruban, dah berkedut. Barulah jatuh benda tu. Tahu tu tandanya perjalanan neraka 70 tahun. 70-80 tahun, macam itulah. Ya? Ni bulan Rajab minta ampun dengan Allah. Lagi tu lepas semayang, jangan lupa baca tu. Lepas maghrib, dengan lepas subuh. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Sebab sahabat tanya dengan Nabi, wahai baginda, kenapa kau baca Allah ma'ajirni minan nar 7 kali? Siapa baca ikhlas, sempurna baca. Ikhlas pula. Dengan hudud, dengan hati, minta dengan Allah. Allah haramkan dia 7 pintu neraka. Tuan-tuan. Begitu semayang, wirid-wirid ni, jangan cacah marbah. Ni tak ada. Imam baru
Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bagi sifat 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Baru nak ambil tasbih ya. Tengok sana tak ada orang lah. Sian Pak Imam. Ada satu tempat tu tuan-tuan. Dia Tok Siak. Dia muazzin. Dia imam. Dia Bilal. Aku datang tengah semayang. Assalamualaikum je. Waalaikumsalam. Kampung ni penduduk ada seorang apa? Tak ada. Ada lagi orang dia. Kenapa seorang ah? Malah saya seorang ni. Saya Tok Siak. Saya tukang azan. Bilal ni muazzin. Nanti kan masa waktu saya azan. Nanti tunggu-tunggu orang tak datang. Saya imam. Nak tunggu makmum tak ada. Saya makmum. Kesian dia. Kesian segi apa? Segi dunia, segi akhirat. Subhanallah, syurga tempat dia. Faham ya? Baiklah aku nak tutup dah tuan-tuan. Tak sempat nak baca hadis ni, ya, masuk terahat. Ni tuan-tuan. Ya, ni ulama bagi tahu, Nabi bagi tahu, ya. Ni dekat bulan Ramadan dekat dah pun, ya. Tuan-tuan kena cari benda ni, cari ya benda ni. Dalam rumah jangan tak ada air zam-zam, cari air zam-zam. Air zam-zam ni di antara air yang dibenci oleh iblis dan jin kafir. Air zam-zam ni dia ubat. Tuan-tuan sakit apa? Sakit kanser ke, demam panas, demam denggi ke apa, ambil air zam-zam, istighfar, baca Fatihah 7 kali, baca selawat 9 kali, baca surah Al-Asri 7 kali, amulah baik. Minum, niat, minta dengan Allah. Air zam-zam, air syurga. Faham ya? Tuan-tuan, air zam-zam takkan kering. Takkan kering. Bila dunia kiamat, kering. Sama dengan air liur. Air liur takkan kering. Bila kita mati, baru kering. Faham? Itu dalam bulan Ramadan jangan banyak beludah. Faham ya? Telannya. Lagi tu, kadang kita keluar kahak. Kena faham. Dia kalau dia lendir, dia keluar daripada dalam perut. Kalau kita telan, maka batal. Kalau dia bukan dalam perut, lendir itu kita telan, tak batal. Kita punya kerongkong ni ada lendir, kena faham. Kalau tak ada lendir, kerongkong kita pecah. Entah tu bunyi. Bila bunyi macam tu, kadang-kadang ada keluar lendir. Keluar lendir tu kena seketul keluar. Itu bukannya dari, tengok, kalau kita yakin bukan dalam perut, memang dekat kerongkong, maka telan, tak betul. Kena faham. Belajar air libasi kena belajar. Air libasi ada 2 pendapat. Satu pendapat mengatakan najis, satu pendapat mengatakan tak najis. Bila dia memang dia di dalam perut, maka najis. Kalau dia memang di dalam mulut, maka tak najis. Tuan-tuan tengok sendiri ya. Sekarang ni kan. Sekarang ni kan kita duduk, tak ada makan apa, tak ada minum apa. Ambil tangan apa? Bawa apa? Bawa sampah kan. Nanti bangun pagi, tak payah gosok gigi, tak payah kumur-kumur, bangun, ambuh kat bini. Mati bini. Faham? Kita punya mulut ni bukan macam mulut Nabi. Nabi ni air liurnya bau kasturi. Sebab apa? Nabi ni adalah kekasih Allah. Peluhnya wangi. Nabi. Faham? Dulu tu riwayat mengatakan, dia buang najis di padang pasir. Telan di bumi. Hilang. Kita cuba berak tepi jalan tu. Seminggu tak hilang ni. Kita bukan Nabi. Kita bukan Nabi. Yang kedua, dalam rumah kamu jangan tak ada madu lebah. Madu lebah pun bagus. Nanti nak buka puasa dengan madu lebah. Kalau sakit mata, ada rabun, ada selaput mata, ya, malam-malam, tuang madu, air zam-zam ke, air biasa, air perigi ke, air mineral boleh, ambil setengah cawan, masuk madu lebah 7 titik, kacau, titik. Setiap malam, dia membuangkan selaput mata. Dan pakai celak Makkah. Setiap malam buat. Dan yang ketiga, madu lebah ni jangan masuk dalam air. Jangan pakai sudu besi. Ini kelebihan madu lebah. Dia adalah ubat. Dan yang ketiga, iaitu buah korma. Nanti bulan Ramadan dekat ni. Yusuf, tanya. Yusuf, tanya. Pakai suara Pak Imam pun dia. Yusuf, tanya. Tak laku lah. Tu orang perempuan ni, sebab tu Nabi beritahu, dalam neraka kenapa ramai perempuan? Dalam neraka ni 50 wanita, seorang lelaki. Faham? Dalam syurga seorang lelaki, 99, seorang manusia 99 dalam neraka. Kenapa ramai perempuan dalam neraka? Sebab mereka banyak kufur nikmat. Nak jual tayar kereta, iklan perempuan. Nak jual sabun, ubat ketiak, perempuan. Ketiak Pak Imam, tak laku nanti. Faham ya? Kadang jual kereta. Jual kereta, jadi model perempuan pakai spender. Mana tak laku kereta tuan-tuan? Ya? Ada orang jual pakai spender. Tuan-tuan. Ya? Semua perempuan, nampak? Ya? Buah kurma. Buah kurma ni bagus. Tengok pada bulan Ramadan. Dekat
hospital kurang pesakit. Sebab apa? Pada bulan Ramadan orang ramai makan buah kurma. Sebab di antara buah yang dibenci oleh syaitan, buah kurma. Air Zam-Zam dibenci, air di antara air dibenci oleh syaitan, air Zam-Zam. Kayu dibenci oleh syaitan, kayu sugi. Ni, kayu sugi. Kat luar tu aku buat kayu sugi. Ambil seorang satu orang. Tapi dah ambil bayar. Kayu sugi ni siapa beramal setiap hari semayang pakai kayu sugi, baca Quran pakai kayu sugi, nak belajar pakai kayu sugi, nak tidur pakai kayu sugi, bangun tidur pakai kayu sugi, matinya husnul khatimah. Nabi cakap ni. Kalau kat Mekah main bersugi je, letak sini kan. Cakap ang barat halal, haram, halal, haram. Halal, haram. Itu tu. Halal, haram, kurme, untai, kuda. Itu dah. Ente, itu dah. Belajar bahasa Arab. Ni tak ada. Ni seorang mamak pergi Mekah, buat umrah, parah tanya, "Mai smoke? Mai smoke?" Dia jawab, "No smoke." Mai smoke siapa nama kau? Dia jawab, "No smoke, rokok tak ada." Ni bahaya, faham tuan-tuan, buah kurma makan. Daripada sekarang kena makan. Aku dah kereta dah buah kurma. Tapi untuk aku makan, nak bagi tuan-tuan tak cukup lah. Sikit je, faham? Aku tak lagi makan buah kurma. Dia zat besi, tuan-tuan. Buah kurma ni bagus. Jangan makan tunggu bulan Ramadan. Makan setiap hari, setiap bulan. Siapa nak menghindar penyakit kanser, penyakit dalam perut, makan amalan makan buah kurma. Tuan-tuan, makan buah kurma. Dan yang keempat, jangan tak ada kasturi kijang. Ni. Minyak ni, ambil kat aku cium. Cium, apa cium sedap. Dia suka minyak ni. Dalam tubuhnya tak banyak jin kapi. Dan dia dalam tubuhnya tidak ada masuknya makhluk-makhluk halus yang dah bersarang dalam tubuhnya. Kelebihan kasturi kijang ni, siapa suka menghidu, menghindarkan, mengurangkan sifat panas baran. Siapa suka menghidu, mencerdikkan akal. Siapa suka menghidu, memudahkan hafalan-hafalan. Siapa suka menghidu, orang kapi buat kajian juga. Orang kapi buat kajian ni minyak ni. Dia memanjangkan umur. Tuan-tuan, ni tapi yang menghidu banyak umur tidak ada lagi. Kalau menghidu kasturi kijang ni, dia menguatkan hafalan, dia dibenci oleh jin kapi. Ni kelebihan kasturi kijang. Faham, Siapa hidu, dia tak suka. Selain bulan ni muntah, keluar benda hitam-hitam. Ni kelebihan kasturi kijang, tuan-tuan. Dalam rumah ada gangguan. Nanti balik-balik rumah, ditambah pada Jumaat. Bini tak ada pergi kursus. Bila-bila masuk bilik, dengar suara bini. Baby dah siap. Ni malam Jumaat lah, baby. Bini tak ada pergi kursus. Tuan-tuan. Tu suara jin lah tu. Masuk dalam air. Masuk ni air yang spray tu. Masuk di sebelah titik. Masuk, goncang-goncang, spray. Spray dalam rumah. Jin tak suka, jin kapi tak suka bau ni. Tuan-tuan, spray. Yang pelik, ada baru nikah panggil baby. Marah panggil babi. Tuan-tuan. Ingat tu, tuan-tuan. Ustaz, mana dapat air Zam-Zam? Tuan-tuan cari ya. Kedai-kedai kitab. Buah kurma, carilah kedai-kedai nasi Arab. Madu lebah, kasturi kijang, aku dah bawa kat luar. Ambil. Tak banyak, sikit ambil. Jangan ambil. Tapi dah ambil bayar. Itu je, faham tak bayar, aku ajak imam kerja orang. Faham Aku lari kuat, faham tuan-tuan. Bukan untuk aku. Sebenarnya aku bawa benda-benda ni, aku jual untuk penampung sekolah. Ni aku dah buat tabung, tuan-tuan infak lah untuk sekolah aku. Sekolah aku ni, tuan-tuan, dulu masa bapak aku jaga, haji tahulah, imam tahu lah. Ada anak yatim, ada anak luar nikah, mak aku bela daripada baby, sekarang dah umur 12 tahun. Dah hafal Quran dah. Tuan-tuan. Ada orang gila ada 12 orang, dah tinggal 6 orang. Tu sekolah kami tak pakai security, ada orang gila jaga. Atas 3 orang, bawah 3 orang. Korang kami atas bukit. Malam-malam babi banyak, babi. Lalu sekali lalu 20 ekor. Kalau tuan-tuan duduk sana tak semayang, habis lah. Memang kena soldok dengan babi. Kalau semayang, dia tengok, dia tak berani, tu belah. Babi, faham. Dan sekolah kami ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal, telefon kat aku. Umur 72. Gigi 2. Boleh. Ada 6 orang. Tuan-tuan nak telefon kat aku. Ustaz, saya teringin nak tambah bini. Boleh, tak masalah, tuan-tuan. Ada. Nanti aku bagi nombor telefon, pandai-pandai lah ngurat. Faham faham tuan-tuan, sebelum aku tutup, minta maaf banyak. Ada tuan-tuan tersinggung, ada kecil hati, ada Al-Quran ada salah, hukum ada tersilap, hadis ada tersalah.
Dan ada menyinggung sesiapa sekalipun, aku minta maaf banyak-banyak. Tidak ada niat pun nak menyinggung siapa-siapa sekalipun. Ya, aku berkata ini ya adalah untuk menyampaikan hukum Allah adalah kerana kasih sayang. Tuan-tuan ya. La kasih sayang la yarham wa la yurham. Baiklah. Jadi sebelum tutup sama-sama kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah mudah-mudahan kita dilelang keampunan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma tim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.